Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan tunjuk sekali lagi lah cara melukis perspektif, lukisan 3D perspektif lah. Okey, ni contoh lukisan yang dilukis secara perspektif. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua lah. Okey, kalau tengok sini, yang ni adalah perspektif satu titik. Maknanya kalau lukisan perspektif ni, kita daripada satu titik kita tarik lah untuk dapatkan lukisan perspektif. Lukisan perspektif ni maksudnya kita nampak di bahagian hadapannya besar, makin ke belakang dia kecil. Dia ada dia 3D, maksudnya dia nampak atas, hadapan dan sisi. Okey, ini contoh lukisan yang kedua. Lukisan kedua ni lukisan perspektif tapi dua titik. Nah, maksudnya di sini satu dan titik yang kedua di sini ya. So, setiap dua titik ni kalau ditarik dan diunjurkan, ada pertemuan, dan pertemuan ni akan menghasilkan lukisan perspektif lah. So, kalau tengok sini, di bahagian depan nampak lebih besar dan semakin ke hujung dia akan semakin lagi mengecil. Okay, cikgu bagi contoh lah lukisan ni lah. Contoh satu titik. Okay, satu titik ni kalau kita tak mau tanda titik pun tak apa, tapi kita anggap ada di hujung tu ada satu titik, kita cuba capahkan beberapa garisan untuk menghasilkan perspektif ni. Okay, cikgu bagi contoh di sini lah macam mana kita nak lukis. Okay, kalau kita nak lukis di sini, kita cuba tarik lah. Okay, sebagai guideline, cikgu tarik. Okay, katalah ni satu garisan yang kita tarik. Okay, kita tarik di sini sebagai border dia, mungkin kita nak buat tapak dia lah, dua yang besar ni lah. Okay, kita buat dua tapak yang besar. Okay, starting dia kita nak buat dia punya hadapan tu, kita tanda satu titik dan di hujung ni tanda satu titik. Okay, lepas tu kita garisan yang ni kita turun tegak lah. Nah, kita turun tegak. Semua kita turun tegak, dan turun tegak. Okey, untuk garisan hujung ni kita tarik lah. Daripada hujung ni kita makin besar lah. Ini pun makin besar. Okey. Ni kita tarik satu sampai sini. Ini sampai sini lah. Okey, kalau tengok di atas ni kita dah nampak dah ni. Di bahagian atas ni. Ni kotak di bawah ni ya. So kotak di bawah ni kita boleh bentukkan lah. Nah. Okey, apa yang kita nampak? Ada dua bahagian kan. Okey, kita yang ni kita ada satu lagi. Kita boleh gariskan lah. Maksudnya daripada sini sending dia kita jarakkan dia. Okey, tanda. Okey, itu ni garis lah. Untuk bahagian tengah. Dan kita turun lah tegak. Okey. Dan dapat dah sini lah. Bahagian di sini. Yang ni pula kalau kita nak lukis tengah dia. Cara kita nak unjurkan, kita tarik lah daripada hujung ni ke hujung ni. Okay, kita dah dapat yang ni. Di tengah ni kita boleh lukis lah bahagian tengah punya lukisan. So ni kita punya bahagian tengah. So ni kita lukis. Okay, kita turun. Dan setiap yang kita nak lukis, kita nak unjurkan. Ni kita dah dapat lah di bahagian ni lah. So mungkin tak berapa center lah mungkin ni. Kalau kita nak bagi center, kita boleh kecilkan lukisan lah. Mungkin kita boleh setakat ni saja ke, kecilkan lah setakat mana yang kita nak. Ya, lukisan dia lah. Yang mana tak berkaitan nanti kita boleh padam lah. Okey. Ni dah siap lah. Di atas dan di bahagian depan lah. Kita boleh lukis untuk yang seterusnya lah. Okey, kita boleh tarik. Setiap kali nak lukis kita nak tarik lah. Nah. Okey. Tanda satu pemula bagi lukisan. Kita garis. Kita bentukkan lah. Bentuk kita nak buat macam mana lah. Bergantung pada lukisan yang dihasilkan lah. Okey. Dan ini kita boleh buat untuk bentuk roller dia lah. Okey.
Okay, tu contoh bagi lukisan satu titik. Okay, cikgu tunjuk pula lukisan dua titik. Okay, untuk lukisan dua titik, kita bagi contoh. Okay, ini katalah lukisan dua titik yang boleh dihasilkan. Okay, kalau tengok sini ada dua persilangan. So, kita boleh tarik lah untuk satu titik tu kita kat mana-mana saja. Okay, lagi besar kita tarik, lagi besarlah lukisan yang dihasilkan lah. Okay, yang ni kita tarik katalah untuk lukisan awal dia. Okay, lepas kita tarik yang dua ni, kita tarik pula yang di sebelah sisi sini lah. Okay, yang ni persilangan lah antara kiri dan kanan ni. Yang ni dia punya asas bentuk yang nak dihasilkan. Okay, kalau tengok yang ni, dia punya ni lah, tarik ni lah. So, kalau kita nak buat di bahagian bawahnya, kita boleh turunkan. Okay, turunkan di bahagian bawah. Ini sama, turunkan di bahagian bawah. Yang ni kita boleh tarik lah, takat mana yang kita nak. Dia makin daripada kecil makin besar lah. Tarik ni syarat dia lah. Itu sama, kita tarik. Ini kita dapat lah dia punya tapak di bahagian bawah. Okey, kalau kita nak bagi bentuk di tengah ni, ini pun sama, kita tarik. Kita tarik lah. Okay, di sini pun kita tarik. Di sini pun kita tarik. So, ni adalah lukisan di bahagian dalam lah, bahagian tengahnya lah. Bahagian tengah kita perlu lubangkan lah. Tu tegak. Ini sama lah. Bila setiap kali kita nak lukis, kita nak tarik. Ini sama. Setiap kali nak lukis, kita tarik ya. Okey, ni dapat dah. Dia punya bahagian atas. Di bahagian tepi ni lah, mungkin kita nak buat bentuk ada bulat pemegang lah. So, kita tarik lah. Okey, di bahagian tengah ni. Tarik ni. Dan cuba besarkan lah. Sebesar mana yang mungkin. Okey. Ni kita lengkungkan. Setelah kita nak kecil sikit lah. Tengah dan lah. Di sini kita lengkung. Setakat mana panjang yang kita nak. Okey. Dan yang besar ni kita tarik jugalah. Untuk dapatkan yang besar punya lengkungan lah. So, kita tarik ni. Kita dapatlah bentuk yang kita nak. Inilah hasilnya. So, lepas kita lukis ni semua. Okey, perspektif ni kita lukis. Dan yang garisan perspektif ni kita kena padam lah. Nak kena nampak hanya objek sahaja. Sebab tu kalau lukisan ni kita tarik, unjuran kita tarik secara layang. Tak perlu terang lah. Jadi selepas kita lukis, ambil pemadam. Dan kita padam lah. Pada garisan unjuran yang telah dihasilkan. Okey, maknanya bila dah siap lukisan ni, kita padam garisan unjuran ni dan lukis objek dia, nanti kita akan gunting lah. Gunting lukisan ni dan pelekat dalam kertas A3. Dalam kertas A3 tu, kita nak kena ada latar belakang lah. Okey, dan tu saja untuk lukisan perspektif. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana cara kaedah untuk mewarna lah daripada lukisan perspektif yang telah dihasilkan.